Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa video Iswadimoni berkaitan pejabat Peguam Muhyiddin Yassin diserbu pula nak abang ambil gambar. Pasal apa tiba-tiba diserbu pejabat Peguam Muhyiddin Yassin? Okey, Peguam Muhyiddin Yassin ni, dia ni mewakili daripada kerajaan Malaysia untuk apa geng? Untuk tuntutan duit 1MDB. Dan adalah terkait sepupu kepada Peguam Muhyiddin Yassin. Aku akan sertakan video ni, tapi aku akan bawa dulu penjelasan daripada Iswadimoni. Ataupun kemungkinan aku akan bawa dulu video dia ni. Sekejap aku akan bawa last kali video Iswadimoni di atas penjelasannya. So, aku akan bawa dulu, aku akan perkenalkan dulu peguam-peguam yang di bawah Muhyiddin Yassin, dan juga peguam ini mewakili daripada kerajaan Muhyiddin Yassin waktu tu, daripada Perikatan Nasional, dan dia ada terkait habis semua. Dan duit yang dituntut itu rupa-rupanya ada beberapa orang panggil komisen lah kan, komisen untuk orang yang buat kerja tu boleh dapatlah komisen daripada hasil tuntutan kepada orang-orang ataupun daripada Roger Ng ke, ataupun beberapa daripada US, daripada Singapura. Adalah sagi dia akan sertakan dekat dalam video kali ni aku bawa. Dan last kali aku akan bawa video Iswadimoni. Inilah kita boleh nampak satu persatu cara mana dia menghentam Najib untuk 1MDB ni. Soal 1MDB rupa-rupanya ada di sebalik mi, ada udang di sebalik mi nak abang ambil gambar. Jadi jom tanpa lambat-lambat, jom kita dengar. Dan soal ni, mana sebab apa ni pejabat diserbu, jom sama-sama kita dengar. Korang dah tahu kisah Zahid curi duit Zaid kan? Tapi korang mesti tak tahu kisah Muhyiddin curi duit rakyat. Ya, itu abang kau. Ingat lagi perjanjian syaitan dalam bahagian kedua? Ini pula bahagian ke-6 realiti yang berlaku di Malaysia. 6 Oktober lalu, pejabat peguam peribadi Muhyiddin diserbu SPRM. Tetapi kenapa meringik seperti budak kecil bila SPRM serbu? Kalau tak ada angin, tak mungkin pokok bergoyang. Kita korek dulu, siapa peguam peribadi Muhyiddin ini? Ini dia, Rosli Dahlan. Semasa Muhyiddin Perdana Menteri pada 2020, Rosli dilantik sebagai peguam bagi penyelesaian kes 1MDB. Siapa yang sokong pelantikan Rosli? Siti Zainab, peguam cara 2 di Jabatan Peguam Negara ketika itu. Dan siapa pula Siti Zainab? Siti Zainab bersaudara dengan Rosli Dahlan. Cantik tak susunnya? Rosli dikatakan dibayar berbelas juta ringgit selepas dilantik sebagai peguam 1MDB. Antara tugas pertama Rosli ialah buat saman sivil terhadap Najib Razak untuk tuntut $681 juta Amerika atau 2.6 bilion ringgit. Duit ini masuk ke dalam akaun Najib dan kemudiannya dipulangkan kepada penghantar 4 bulan selepas diterima. Ini semua sebahagian dari perjanjian syaitan untuk pastikan Najib terus kekal dalam penjara, bangkrupkan Najib dan teruskan persepsi negatif terhadap Najib Razak. Malaysia sepatutnya terima $9.6 bilion Amerika dari Goldman Sachs. Itu nilai yang patut dituntut Malaysia. Tetapi Tommy Thomas ketika Peguam Negara cuma minta $1.5 bilion Amerika. Ketika Idrus Harun sebagai Peguam Negara pula, Siti Zainab, saudara kepada Rosli Dahlan, adalah lembaga pengarah 1MDB, cuma tuntut $3.9 bilion. Yang bestnya, Rosli diberi kuasa yang sungguh besar untuk berunding dengan Goldman Sachs, M-Bank, IPIC dan beberapa syarikat lain untuk penyelesaian aset 1MDB. Ia libatkan nilai lebih 20 bilion ringgit, dan dari 20 bilion ringgit ini, peguam 1MDB ini dikatakan dapat 5% komisen. Duit dari komisen ini pula iaitu 500 juta ringgit dikatakan dimasuk ke PPBM sebagai dana pilihan raya. Patutlah PPBM berbelanja sakan masa PRU15. Kalau tengok media sosial itu hari, banyak betul posting influencers dibayar PPBM. Maknanya influencers itu semua dibayar dengan duit yang disakau dari rakyat. Cuba korang tag influencer ini semua, bagi tahu pada mereka duit yang diorang dapat dan dibelanjakan untuk ahli keluarga mereka itu adalah duit sakau, duit haram. Dan benda ini, kenapa jawatan kuasa kira-kira wang negara atau PSC tak siasat? Adakah kerana ada tangan-tangan gaib
di sebalik kes ini. Okay geng, adakah duit yang masuk ke dalam akaun Najib tu pun adalah satu agenda? Sebab Najib cakap dia tak tahu. Dan lepas tu, dia pun bagi hantar balik duit tu. Jadi cuba bayangkan penyelesaian tu, total penyelesaian tu 20 bilion ringgit. Dan siapa yang menguruskan tu dapat 5%, 5% geng. 5% di dalam 20 bilion tu. Seperti mana yang dia cakap tadi kan. Lepas tu 5% tu dapat dekat orang hak information, orang hak yang handle. Lepas tu selebihnya masuk ke dalam akaun parti bersatu. Kemungkinan yang masuk ke dalam akaun parti bersatu tu adalah 5% itulah. Cuba hamba fikir, tengok banyak ke tak banyak geng. 5% berapa ratus juta nak bang pergi gambar. Okey, untuk video yang kedua kita bawa video Iswadi Moni. Dia menceritakan apa yang berlaku serbuan dan apa semua. Iswadi Moni biasanya dia akan cerita detail A sampai Z. Kadang-kadang ada jugalah yang Iswadi dia termiss, dia terlupa ke apa sikit. Okey, jom sama-sama kita dengar. Muhyiddin Yassin marah. Pejabat peguam dia diserbu. Kita dengar. Serbuan SPRM. Anwar jangan teruskan kezaliman. Muhyiddin. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa serbuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke atas firma guaman Rosli Dahlan Saravanan pagi semalam merupakan salah guna kuasa. Ini salah guna kuasa sedangkan dia peguam yang mempertahankan diri saya. Apa tujuannya SPRM pergi ke sana buat serbuan? Ini seolah ada gambaran sesuatu untuk dilakukan. Ini salah guna kuasa pihak tentu. Katanya. Kata dia antas pentas ceramah PRK Pelangai semalam. Baik. Sebelum kita baca kenapa alasan dia sebenarnya. Nah, Muhyiddin Yassin merasakan dan gelabah bahawa serbuan itu adalah atas tujuan untuk mengenakan beliau. Okay, dia mula gelabah kat situ. Dia kata kenapa perlu nak diadakan serbuan ke atas peguam beliau? Kan? Dia tak tahu apa yang berlaku. So, jadi SPRM menjelaskan. Dia kata, Azam berkata, semalam Ketua Pesuruhjaya Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan dilakukan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Azam berkata, peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu disesat mengikut Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil daripada Wang Haram 2001. Azam tidak menamakan peguam disesat. Yalah, yang itulah. Malaysia kini sebelum ini memetik sumber mendedahkan bahawa 12 pegawai dari SPRM telah melakukan serbuan terhadap firma guaman Rosli Dahlan Saravana pagi tadi. Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan peguam utama Bersatu dan Muhyiddin. Sumber itu mendakwa pihak SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu. Sebelum itu pegawai-pegawai kuasa juga menyerbu pejabat undang-undang Cetan Jetwani dan juga kawan yang mewakili Muhyiddin. Azam berkata SPRM menafikan kehadiran pegawai permis tersebut menyalahi akta mana-mana pihak berkuasa. Now, timbul satu persoalan. Apa kaitan dan kenapa Muhyiddin Yassin gelabah sangat, tuan-tuan? Okay, kenapa Muhyiddin Yassin gelabah sangat? Jadi kadang-kadang ni buat saya berfikir kan, adakah serbuan tersebut ataupun pihak peguam tersebut mempunyai kaitan dengan kes 1MDB? Bukan saya kata peguam itu ada kaitan dengan kes 1MDB, tetapi Bersatu dan juga Muhyiddin Yassin as a whole. Adakah kemungkinan tangkapan yang dibuat terhadap Najib Tun Razak itu tujuannya adalah untuk menutup satu skandal lagi, yang mana skandal 1MDB itu sebenarnya dikaitkan kembali dengan Bersatu, Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin. Itu satu persoalan, tuan-tuan. Kita kena faham begini, setelah Najib dijatuhkan hukuman, ditangkap dan dijatuhkan hukuman lah pada waktu itu, aset-aset dan akaun-akaun telah di-freeze, kan? Berkaitan dengan NDB telah di-freeze. Tetapi pada zaman 2018, Menteri KDN-nya adalah Muhyiddin Yassin. Perdana Menterinya adalah Mahathir Mohamad. AGC yang dilantik adalah Tommy Thomas. Apabila mereka berada di dalam kedudukan itu, ada tak kemungkinan bahawa terdapat aset-aset, wang tunai, cash dan sebagainya yang telah dirampas itu berlegar di dalam ruangan yang salah? Maksud saya, sepatutnya dia pergi kepada ialah vault-vault yang tertentu lah. Tetapi ada tak kemungkinan bahawa aset-aset itu sebenarnya tidak pergi pun kepada pihak polis, tidak pergi pun kepada pihak SPRM, tetapi telah pergi ke tempat-tempat tertentu di mana terdapat penyakauan di sebalik ketidaksedaran kerajaan pada waktu itu.
Jadi ini menyebabkan timbul persoalan. Bagaimana Peguam Muhyiddin Yassin boleh dikaitkan, Peguam Muhyiddin Yassin dan Bersatu boleh dikaitkan dengan 1MDB yang memegang aset 1MDB. Itu jadi satu persoalan. Bagaimana seseorang yang sepatutnya anti 1MDB, sebab dia lah yang menangkap 1MDB sebenarnya kan, tiba-tiba sekarang ini dialah atau peguam itulah dikatakan lah, belum lagi ada pengesahan ni, tetapi tidak lari berkenaan dengan aset 1MDB. Apakah perkara itu kita tak tahu, tetapi seolah-olah macam too convenient, kita kata terlalu convenient perkara ini. Sebab kita kena ingat 1MDB ni melibatkan jumlah dana bilion, ratusan bilion ringgit, mungkin USD kot, bilion tuan-tuan, satu jumlah yang sangat besar. Takkan tak ada yang terliur, takkan tak ada yang tak terliur dalam perkara ini. Itu satu persoalan yang kita nak kena timbulkan kan. Sebab itu Azam Baki sendiri berkata dalam kenyataan beliau, dapatkan semula aset 1MDB, SPRM sahkan siasat peguam. Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki telah mengesahkan siasatan berterusan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Ketika dihubungi, Azam berkata peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut akta SPRM. Azam tidak menamakan. Okey, ini saya dah baca tadi. Sumber juga menegaskan Rosli Dahlan juga rakan kongsi merupakan peguam Bersatu. Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu, dan sebelum ini pegawai penguasa juga cuba menyerbu pejabat undang-undang cetah. Okey, dalam mengesahkan sebuah ini, SPRM berkata menafikan kehadiran. Okey, ini saya baca juga. Right. Secara berasingan, sumber lain rapat dengan SPM berkata peguam yang tidak dinamakan itu didakwa menerima sejumlah wang rasuah yang dikatakan telah dilaburkan dalam sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan tidak berlesen dan telah dikenakan oleh tindakan Bank Negara pada 2021. Pegawai SPM hadir ke firma peguaman hari ini untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan itu. Sumber itu berkata peguam terbit sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Okey. Untuk rekod, pada 2021, Rosli telah menafikan dakwaan menerima sokongan penyelesaian 16.3 bilion Golden Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Okey, kita baca bab ni tuan-tuan. Sumber itu berkata peguam itu sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Kemudian ada mengatakan bahawa dia terima sogokan daripada Goldman Sachs tu. Okey. Dia ada dua. Dikatakan 1MDB melantik peguam Bersatu pada tahun 2018, 2019 macam tu. 2018, 2019, 2020. Sorry, bukan 2020. Okey, ada satu tempoh lah. Ya, pada 2021. Nah, pada 2021, sewaktu 2020, sewaktu Muhyiddin Yassin berkuasa menjadi Perdana Menteri pada waktu itu, dia melantik peguam itu untuk atas bagi pihak 1MDB. Bermakna 1MDB kena bayar peguam ini nak dapatkan balik aset yang telah dicuri. Tapi dalam masa yang sama terdapat dakwaan ada sogokan, dia telah terima sogokan wang penyelesaian sebanyak 16.63 bilion ringgit. 16 bilion ringgit telah dibayar kepada dia kononnya supaya settlekan benda ini. Di luar mungkin tanpa pengetahuan 1MDB, kita tak tahu. So persoalan dia, adakah Muhyiddin Yassin terlibat? Itu satu persoalan yang kita kena bincangkan. 16.3 bilion, dan kenapa? Ni paling penting tuan-tuan. Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Ini mungkin satu lagi angle di mana sekarang ini mungkin bukan isu Rosli. Rosli ni hanyalah bidak-bidak di papan catur, mungkin just a pawn on the chessboard. Dia hanya pawn saja, bidak saja di atas papan catur tu. Tapi pemain sebenarnya berkemungkinan adalah Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. So kita tengok nanti siasatan pihak SPRM bagaimana, dan adakah benda ini boleh dikaitkan balik dengan Muhyiddin Yassin. Menarik. Okey geng. Kita boleh nampak siapa permain sebenar, dan siapa yang permain yang sebenarnya. Soal 1MDB ni, soal nak kononnya tuntut sampai 16 bilion ringgit untuk tuntut duit 1MDB tanpa pengetahuan 1MDB. Macam settle tepi lah, tuntut daripada luar. Contoh macam mahkamah, settle di luar mahkamah.
ataupun lebih kurang macam tu kan, settle di luar mahkamah. Adakah terkait? Dan kalau betul-betul lah peguam dia tu bersih, tak ada masalah apa, tak ada kes apa-apa, Muhyiddin Yassin dia tak perlu gelabah pun, dia tak perlu rasa gundah gulana huru hara kan, dia tak perlu rasa gelisah, dia tak perlu. Dia contohlah kena kat kita tahu kita tak pernah buat apa salah, of course lah kita akan okey tak apalah, siasat lah, tapi sehingga dia keluarkan kenyataan apa, dia marah kan, Muhyiddin Yassin marah. Sebab apa? Sebab pejabat peguam peribadi. Okey, masuk dah peguam peribadi ni, okey, kok macam apa-apa yang berlaku dengan Muhyiddin Yassin ni, apa-apa yang berlaku kan, ni dia ni akan jadi orang kuat. Macam contoh macam Najib Razak, orang kuat peguam nombor 1 dia adalah Syafi'i kan. Hampa pun perasan Tan Sri Syafi'i. Cuba tengok di mana-mana pun Syafi'i ni memang duduk belakang Najib. Jadi peguam dia ni mesti tahu segala-galanya kan. Jadi SPRM pun saja-saja. Sebab SPRM ni depa dah siasat 1MDB ni dah lama. Kan bayangkan daripada sebelum Barisan Nasional tumbang, Najib masih berkuasa. Laporan dah diterima. Rafizi Ramli pun dia dah bawa pi ke dekat SPRM pi buat laporan cerita pasal wang-wang duit yang bocor 1MDB ni, pos semua ni kan. Memang dah lama. Jadi data-data tu ada. Dan apabila BN tumbang, Najib tumbang, naik Pakatan Harapan handle pula, data tu of course tetap ada. Sekarang ni macam ni, sekarang ni Azam Baki. Bayangkan Azam Baki dia dah jadi ketua pengarah SPRM dah lama. Dia dah, kalau tak silap aku 4 tahun ke 5 tahun. Of course dia tahu. Saja-saja dia takkan pergi buat serbuan. Ada asbab. Mesti punyalah. Sebab bila kita tahu 1MDB ni memang bermasalah. Pernah berlaku duit hilang, sakau projek itu, beli aset kena sita lah, dengan Goldman Sachs lah, dengan suami kepada ZT, duit ada dalam akaun. Lepas tu apa dia lagi, hak yang baru ni, Goldman Sachs punya orang dia menghantar dah, dan sekarang ni kerajaan Malaysia akan handle dia, akan jatuhkan hukuman kepada dia. Nama apa tahu, aku pun lupa. So bila dah berlaku macam ni, of course akan jadi perhatian kerajaan, dan kerajaan kena tanggung kerugian yang dibuat oleh 1MDB. Setiap satu sen duit 1MDB keluar dan masuk sampai hari ni, of course mesti berada di dalam perhatian kerajaan dan juga perhatian SPRM. Sebelum ni, baru-baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim naik jadi Perdana Menteri, cun-cun Goldman Sachs bayar balik kepada kerajaan Malaysia, bayar berapa bilion atau kerajaan dapat balik kan. Jadi of course akan jadi perhatian sebab kerajaan dah keluar dah duit untuk membayar balik kerugian, membayar balik hutang-hutang hak yang dah dibuat. Jadi of course lah, sebab benda ni isu global tau. Ni 1MDB, cuba hampa bayangkan, sampai Arab Saudi pun ada, Singapura pun ada, Amerika Syarikat ada. Ni Goldman Sachs ni dia ni, kalau tak silap aku, Goldman Sachs ni dia adalah satu bank yang sangat besar kan. Jadi of course Amerika Syarikat pun kan bilion US dollar hutang dia sangat-sangat besar yang dibuat oleh 1MDB. Jadi sekarang ni bila jadi isu macam ni, of course kalau aku jadi Perdana Menteri pun, otak aku 1MDB, SPRM pula. SPRM ni biasanya contoh macam kita ni, kes cikai-cikai, contoh macam berbilion-bilion sikit-sikit je, contoh Jana Wibawa 1 bilion, macam 2-3 bilion, itu jadi ringan sikit lah beban mereka. Ni 1MDB puluhan bilion. Cuba fikir, puluhan bilion duit 1MDB yang hilang. Of course kerajaan perlu berusaha, SPRM perlu berusaha dapatkan balik duit tu kan. Perlu cari sekok kan. Jolo tu walaupun sampai hari ni kau tak jumpa, tapi dia dah jadi notis merah. Mana-mana penguat kuasa, mana-mana kerajaan, mana-mana negara, mana-mana polis, kalau jumpa Jolo berhak tangkap Jolo. Sebab dia macam ni lah menantu Muhyiddin, dia dah keluar surat merah ni, Interpol satu dunia boleh tangkap dia. So nantikanlah kan. Jadi inilah sedikit perkongsian daripada pihak aku. Muhyiddin Yassin tak perlu gelabah, tak perlu takut, tak perlu apa. Kalau ada udang di sebalik batu, tak lama lagi akan kantoi. Kena ingat, kita buat jahat ni tak lama kan. Cuba kita tengok orang-orang hak yang duk buat jahat selama ni, saya mesti kantoi punya lah. Tak kira lah daripada rakyat biasa, manusia biasa hinggalah manusia terkaya, and of course mesti akan kantoi punya lah kan. Seperti mana last kita hak yang dia fitnah Anwar Ibrahim yang Datuk Malik kalau hampa ingat
And Datuk Malik. And sekarang ni pun tak tahulah macam mana kira. Katanya aset-aset dia pun dah dikembalikan. Katanya tak ada isu-isu apa-apa. Tapi dia hanya jadi penganiayaan. Kalau tak silap akulah macam itulah. Kan? Rupa-rupanya kawan-kawan dia ni, kawan-kawan Datuk Malik ni, hak yang macam-macam punya sakau, rasuh apa semua. Kalau tak silap akulah. Kalau silap minta maaf lah. Aku pun lupa-lupa ingat. So inilah perkongsianku. Boleh fikir Muhyiddin Yassin jangan gelabah. Kan? Mesti ada udang di sebalik batu lah. Sebab tu mula kita nampak Muhyiddin Yassin gelabah. Kalau tak ada udang dekat di sebalik ni, dia mesti okey punya. Tak apa punya. Kena ingat. Peguam Muhyiddin Yassin mewakili Malaysia untuk tuntut duit 1MDB. Ada, of course lah, ada surat, ada itu, ada ini, ada surat agreement pemberian duit puluhan bilion ringgit. Of course, akan ada data punya. Sama ada di rumah Muhyiddin Yassin ke, di rumah peguam dia ke, di pejabat dia ke, ataupun di pejabat-pejabat anak-anak syarikat peguam dia ke, mana nak tahu. Of course lah, SPRM kena buat raja dulu baru tahu. Kalau tak pergi serbu, macam mana SPRM nak tahu? So, perlulah serbu dulu. Jadi, perlulah bekukan akaun syarikat ni. Akaun Parti Bersatu dah beku. Sekarang ni ada lagi beberapa akaun akan dibekukan. Sebab SPRM perlu tengoklah duit-duit yang masuk tu. Barulah SPRM tahu. Kalau SPRM tak bekukan akaun, macam mana SPRM nak tahu? So, SPRM terpaksa buatlah kerja tu dulu. Jadi, itulah sedikit perkongsian daripada aku, Solihin Syabuddin. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan manfaat tuan. Assalamualaikum.